Kita baca dulu teks daripada Imam Abu Hanifah, teks asalnya. Wariya'u idza waqa'a fi 'amalin min al-a'mali fa innahu yubtilu ajrahu wa kadzalika al-'ujub. Jika riak berlaku dalam mana-mana amalan, maka ia akan membatalkan pahala. Demikian juga apabila berlaku ujub. Huraian. Riak dalam bentuk ibadat ialah melakukan ibadat kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Dan termasuk dalam bab ini juga supaya didengari oleh orang lain, iaitu sum'ah. Ibadat yang bercampur riak ada 3 bentuk. Satu, dari awal lagi tujuan beribadat kerana mahu memperlihatkan kepada manusia. Ini adalah syirik dan amalannya batil. Kedua, berlaku niat kerana orang lain di tengah-tengah ibadat. Jika amalan itu mempunyai kaitan dari awal hingga akhir, seperti sembahyang, maka dia hendaklah menepis niat tersebut dan meneruskan sembahyang. Gangguan niat seperti ini tidak menyebabkan dia riak. Sebaliknya, jika dia menuruti dan melayani niat tersebut, maka rosaklah amalannya itu. Jika amalan itu tidak mempunyai kaitan awal dan akhir, seperti seseorang yang berniat untuk bersedekah dengan RM100, kemudian dia bersedekah dengan ikhlas sebanyak RM50. Tetapi setelah itu dia bersedekah RM50 dengan riak, maka sedekah yang baki itu menjadi rosak. Ketiga, niat kerana orang lain timbul setelah selesai ibadat, maka ia tidak memberi kesan. Namun jika dia mengungkit-ungkit sedekahnya, maka rosak juga amalannya itu. Di antara perkara yang bertentangan dengan ikhlas ialah ujub. Imam Al-Ghazali berkata, ujub artinya mengagungkan diri atau menganggap agung amal yang dilakukan. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu mimman ittaqa. Maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu bahawa kamu suci bersih dari dosa. Dialah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Jadi pagi ini kita masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitu perkara yang merosakkan amal. Dan Imam Abu Hanifah memasukkan perbahasan ini di dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan akidah. Kenapa? Kerana kita boleh lihat di dalam hadis-hadis Nabi SAW di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawasanya di mana Nabi SAW menjelaskan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dengan manusia yang melakukan riak di dalam amalnya. Dan kerana begitu juga di dalam hadis-hadis qudsi, insya-Allah saya akan kongsikan selepas ini. Dan juga kerana amalan semata-mata riak ini adalah merupakan amalan golongan yang sebenarnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebaliknya ia adalah golongan munafik. Jadi riak terbahagi seperti dalam huraian ni, mana riak dalam ibadat, buat ibadat kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Termasuk dalam bab ini juga iaitu sum'ah. Dia buat sesuatu amal ibadat berkeinginan supaya orang memperkatakan tentang ibadatnya. Orang nak cakap-cakap pasal ibadat dia baguslah, apalah. Itu sum'ah daripada sami'a, mendengar. Riak pula daripada ra'a, melihat. Dia ada berkaitan dengan asal kalimah. Kemudian dijelaskan di sini ibadat yang bercampur dengan riak ni ada 3. Yang pertama, daripada awal ibadat lagi memang dia bermaksud untuk memperlihatkan amalnya kepada manusia.
Jadi ini berlaku kepada golongan munafik. Kenapa ianya berlaku kepada golongan munafik? Ini terdapat di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik ini mereka menipu, melakukan tipu daya terhadap Allah. Lalu Allah melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan berpura-pura beriman. Sedangkan hakikat sebenarnya mereka kafir. Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Mereka pula apabila berdiri hendak sembahyang, mereka berdiri dengan malas. Mereka hanya bertujuan riak, memperlihatkan sembahyangnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman, dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang melainkan sedikit sekali. Ini hadis ayat surah An-Nisa ayat yang ke-20 142. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang sikap orang munafik. Mereka bangun untuk sembahyang dalam keadaan malas. Sebab apa orang munafik ni bangun sembahyang dalam keadaan malas? Sebab mereka hakikatnya tidak beriman. Hakikatnya mereka langsung tidak beriman kepada apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hakikatnya tidak beriman kepada apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat mereka yang sebenar. Sebab itu mereka tak percaya amalan sembahyang. Mereka tak percaya. Mana mereka tidak percaya sembahyang dapat pahala, sembahyang itu wajib. Mereka tidak percaya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Walaupun mereka pergi seperti di awal surah Al-Munafiqun, ayat yang pertama di dalam surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan sifat golongan munafik ni. Yang ni saya tak sempat nak ambil. Al-Munafiqun ayat 1. Dalam ayat tu Allah Subhanahu wa taala cerita berkenaan dengan sifat orang munafik. Pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bila mana orang munafik datang kepada engkau, mereka berkata, kami bersaksi bahawasanya engkau adalah utusan Allah. Allah Ta'ala jawab balik, Allah Ta'ala memang tahu engkau adalah utusannya. Kalau orang munafik tak kata pun Allah Ta'ala tahu dah. Dan Allah bersaksi bahawasanya orang munafik itu berdusta, menipu. Orang munafik itu menipu. Jadi hakikat sebenar orang munafik ini, dia tidak percaya bahawasanya Nabi SAW itu adalah utusan Allah. Lalu mereka tidak percaya terhadap apa jua ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka tak percaya. Cuma mereka pergi juga sembahyang. Sebab apa? Sebab nak menyembunyikan kekufuran mereka. Kalau tak pergi sembahyang, nanti orang tahu mereka tu munafik. Jadi mereka pergi. Mereka pergi itu langsung dengan tidak ada kepercayaan ianya suatu yang wajib, ianya akan mendatangkan pahala kepada mereka. Tidak. Mereka pergi itu semata-mata untuk menipu orang-orang Islam supaya orang Islam
supaya Nabi SAW, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum menyangka bahawasanya mereka adalah mukmin. Itu sebabnya. Sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lain, mana Nabi SAW bersabda, saya lupa nak ketemu ni. Asqalus salati 'alal munafiqin al-'isya' wal fajr. Sembahyang yang paling berat kepada orang munafik adalah isya' dan juga subuh. Yang tu paling berat. Sebab apa? Sebab waktu tu gelap. Zaman dulu tak ada lampu macam kita sekarang ni. Waktu tu gelap. Kalau mereka pergi pun orang tak tahu. Kalau tak pergi pun orang tak tahu. Jadi tak payah pergi lah. Sebab apa? Sebab mereka buat tu bukan kerana mereka beriman, bukan kerana mereka tahu wajib, bukan kerana mereka tahu mendatangkan pahala kepada mereka. Tapi semata-mata nak menipu, nak menunjuk-nunjuk kepada orang-orang yang beriman. Jadi mana ini bentuk ibadat yang memang daripada awal lagi dia beribadat kerana dengan maksud nak memperlihatkan kepada manusia. Jadi ini adalah amalan golongan munafik. Baik. Jadi ini adalah bentuk syirik dan amalan tersebut terbatal, adalah batil. Jadi perkara ni kalau kita lihat kemudian sifat orang munafik ni dengan perbuatan tersebut tu, kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-47, saya sharekan ayatnya. Mana ini sifat golongan munafik. Mana mereka keluar pun kononnya untuk berperang. Tapi hakikat sebenarnya mereka keluar bersama dengan orang lain, bersama dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum adalah dengan maksud berlagak sombong dan nak menunjuk-nunjuk sahaja. Sedikit pun tidak ada dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan amalan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi, ini adalah termasuk di dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti umpamanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis qudsi, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkan. Aku tidak memerlukan kepada sebarang perkongsian daripada sekutu-sekutu. Sesiapa yang melakukan sesuatu amalan dengan dia menyekutukan aku dengan selainku, aku biarkan dia bersama dengan sekutunya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala kata fa ana minhu bari'un wa huwa lilladzi asyraka. Aku berlepas diri daripadanya dan ia diserahkan kepada orang yang ia sekutukan aku dengan orang tersebut. Jadi mana di sini dengan jelas Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang akibat daripada riak di dalam beramal ibadat. Riak di dalam beribadat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung tak nak pandang amalan dia. Allah Taala suruh pergi minta dengan dia. Dah kamu nak riak sangat, nak kongsikan sangat di dalam amalan kamu antara aku dengan orang yang lain. Jadi kerana tu pergi minta dengan dia. Jadi ini kesan akibat daripada syirik kepada Allah, akibat daripada riak di dalam beramal. Maknanya sesuatu amalan yang dia awal-awal lagi dia buat kerana riak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat lagi hadis-hadis yang lain yang memberikan peringatan keras berkenaan dengan perkara ini. Jadi saya kongsikan hadis-hadisnya. Antara dia di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Tak boleh. Sunan Ibnu Majah
Okay. Itu di antara hadis yang menjelaskan berkenaan dengan perkara ini. Jadi sebab itu sangat penting untuk kita di dalam beramal ni pastikan tidak ada riak di dalam beramal tersebut. Kenapa? Kerana ia akan menyebabkan rosaknya amalan kita. Bahkan dia dikaitkan orang yang melakukan amalan riak, kerana riak daripada awal lagi dikaitkan amalan tersebut dengan golongan munafik, golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Yang kedua, berlaku riak. Berlaku niat kerana orang lain ini di tengah-tengah ibadat. Tengah-tengah duk buat tu tiba-tiba mari terlintas. Seperti contoh kita kata, suatu amalan yang ada kaitan daripada awal hingga akhir. Jadi tengah-tengah duk sembahyang kalau kita kata, tiba-tiba mari terlintas. Ada orang ni kena buat comel lagi. Contohlah kita kata, kena buat lebih elok lagi. Asalnya tak ada apa, biasa dah sembahyang. Angkat takbir, lepas satu rakaat bunyi orang masuk. Dia berasa nak buat lebih cantik lagi kerana orang tu masuk. Kerana nak menunjuk kepada orang. Kalau tak ada berkait dengan orang yang masuk, dia pun tak kisah pun. Tapi dia mari. Gangguan tersebut. Jadi gangguan seperti ini tidak menyebabkan dia tidak. Cuma gangguan di tengah-tengah sembahyang. Tetapi jika dilayan, jika diteruskan, rosak amalan. Rosak habis keseluruhan amalan yang dilakukan. Tetapi sebaliknya, jika tidak dilayan sepenuhnya, ada gangguan sedikit sebanyak. Dia terganggu yang ni, maknanya tidak beri tumpuan, tidak dapat fokus sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menyebabkan ratusan amalan tersebut seperti sembahyang akan menjadi kurang. Jadi maknanya pahala tu jadi kurang. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Ammar bin Yasir. Dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi tus'uha thumnuha sub'uha sudsuha khumsuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Daripada Ammar bin Yasir, katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang itu berpaling selesai sembahyang dan tidak ditulis untuknya kecuali 1/10 sembahyangnya. 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 dan separuh. Jadi ini kesan dia. Bila mana ada gangguan di tengah-tengah amalan sembahyang. Amalan yang mana ada perkaitan antara awal dan akhir. Seperti sembahyang. Dia tak boleh separuh-separuh buat 2 rakaat, lepas tu pergi minum kopi dulu. Lepas tu sambung pula 2 rakaat. Tak boleh. Dia kena direct. Habis kalau 4 rakaat daripada awal sehingga ke akhir. Sehingga sudah salam. Tu maknanya tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Maknanya perkara yang mengharamkan sesuatu yang sebelumnya adalah halal adalah takbir, iaitu permulaan sembahyang, dan tahlil yang menghalalkan pula sesuatu yang haram di dalam sembahyang tadi adalah taslim, iaitu memberi salam. Jadi maknanya antara takbir dengan salam itu terikat, berkait. Jika berlaku riak, mari gangguan tersebut di dalam tengah-tengah sembahyang dia, maka akan mengurangkan pahala sembahyang dia tu. Kecuali kalau datang tu dia terus tepis. Dia ada lintasan-lintasan ini yang di luar daripada kemampuan manusia.
lintasan yang di luar daripada kemampuan manusia. Mana lintasan yang dipanggil lintasan yang bersifat ittirariyah. Itu terpaksa di luar daripada kemampuan manusia. Kalau di dalam pembahagian tingkatan lintasan hati yang disusul oleh ulama, ia merupakan peringkat yang pertama daripada 5 peringkat yang dipanggil hajis. Hajis ni maknanya dia mari seketika, mari tu hilang. Hilang tu sebab apa? Sebab kita yang singkirkan dia. Kita yang tak layan dia. Mana dia mari lintasan tu seketika, ataupun peringkat yang kedua dia mari lama sikit je, lepas tu dia pergi. Lepas tu dia pergi. Peringkat yang kedua dipanggil khatir. Jadi kalau setakat tu sahaja, mari tu terlintas, terus dia singkirkan, terus dia hilangkan, buang, maka itu tak apa. Tidak akan merosakkan pahala amalan seseorang, pahala sembahyang seseorang. Tetapi jika dia layan, mari lintasan tadi, mari terasa nak tunjuk pada orang lain. Ada orang masuk, nak ke masjid, apa tu dia mari, dia layan. Dia layan. Ataupun lintasan-lintasan yang lain akan menyebabkan kurang pahala sembahyangnya, sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi. Jadi mana hal ni kalau mari tengah-tengah ibadat. Jadi sebab itulah dia kena menepis terus lintasan yang datang tersebut. Kalau amalan tu tidak ada kaitan antara awal dan akhir, seperti yang disebutkan di sini, seseorang yang nak bersedekah, dia niat dah nak bagi sedekah RM100. Dia bagi 50 dengan niat dan ikhlas. Ada 50 lagi dia niat kerana riak. Maka 50 kemudian ini sia-sia. 50 yang sebelumnya adalah amanah ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mudah-mudahan disuburkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala amalan sedekah dia. Baik. Kemudian yang ketiga yang disebutkan di sini, niat riak ni timbul setelah selesai ibadat. Sudah dah buat ibadat. Tu sudah dah buat ibadat. Tu sudah ada sembahyang. Tiba-tiba sudah tu mari teringat, mari terlintas rasa riak terhadap amalan tersebut. Rasa kalau ada orang tengok aku sembahyang tadi, bagusnya lah. Tu rasa. Maka itu kemudian selepas daripada melakukan ibadat, maka ibadat itu tidak terganggu. Maka ibadat itu tidak menjadi rosak, tidak memberikan kesan. Tapi kalau dia buat benda lain pula, pergi cerita pula pada orang lain. Semalam aku sembahyang tahajud 12 rakaat. 12 rakaat. Daripada awal baca banyak. Pergi cerita pula kepada orang lain. Itu lain lah. Itu dia boleh jadi merosakkan ibadat pula. Kerana sebab begitu. Kalau sekadar dia mari perasaan itu sahaja selepas daripada selesai ibadat, dia tidak memberikan kesan. Tetapi kalau amalan tersebut seperti sedekah, dia pergi ungkit-ungkit, dia pergi menyakiti orang yang menerima sedekah, maka amalan sedekah dia itu terbatal. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekah-sedekah kamu dengan ungkit-ungkit dan juga dengan menyakiti. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini. Sedekah yang kita beri. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian.
Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini, jangan kita sia-siakan amalan kita. Itu seperti amalan sedekah dengan cara mengungkit apa yang kita berikan kepada orang lain. Kemudian menyakiti perasaan orang yang menerima. Pergi jumpa dengan dia di kedai, alah engkau tu senang sikit boleh beli barang ni, akulah bagi. Jangan menyebabkan dia jadi kecil hati. Tu menyakiti dia. Akibatnya akan terbatal pahala sedekah tersebut. Tu. Terbatal pahala tu seperti macam mana? Seperti orang yang tidak beriman kepada Allah. Tu orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian yang menafkahkan harta dia kerana menunjuk-nunjuk kepada manusia, kerana riak kepada manusia, seperti golongan munafik. Seperti yang saya sebutkan tadi, mana hakikat sebenarnya dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia lakukan adalah semata-mata kerana riak, semata-mata kerana nak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Kemudian kalau kita tengok hadis-hadis yang lain berkenaan dengan riak ni, begitu juga dengan ayat Al-Quran berkenaan dengan riak ni, banyak lagi sebenarnya. Ada lagi beberapa hadis yang lain yang mungkin saya boleh kongsikan. Tak apalah, saya tak baca ni, saya kongsikan sahaja. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Mana di sini dijelaskan bahawasanya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala dan amalan dengan maksud untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya baca satu lagi. Sila. Jadi mana daripada hadis-hadis ini kita dapat lihat betapa penekanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengelakkan diri daripada riak di dalam beramal, untuk menjaga amalan kita supaya tidak terbatal amalan yang kita lakukan, tidak sia-sia amalan yang kita lakukan, dan juga amalan kita jangan sesekali ada keserupaan dengan amalan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti golongan munafik, seperti golongan munafik. Kemudian seterusnya di dalam huraian ni, antara perkara yang bertentangan dengan ikhlas ialah ujub, rasa hebat diri. Yang ni pun satu perkara yang mesti kita kena jaga, elakkan diri daripadanya. Di dalam kitab Sirajul Talibin, syarah kepada Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali. Seingat saya dalam syarah, bukan dalam teks asal Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin. Dalam syarah dia Sirajul Talibin, pengarang sebut mana penipuan syaitan, cara macam mana syaitan nak merosakkan amalan kita. Syaitan ni cukup licik dalam usaha dia untuk merosakkan amalan kita. Iaitu dengan cara macam mana dia kata. Kadang-kadang seseorang itu sudah berusaha untuk memperoleh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia bangun buat ibadat tengah-tengah malam. Dia bangun buat ibadat tengah malam, gelap gelita, tak ada siapa pun tahu. Tu dia sembahyang dengan penuh khusyuk kepada Allah Taala. Nak tunjuk macam mana orang tak nampak, gelap. Gelap. Bagus dia nak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Mari syaitan membisikkan kepada dia, bagus kamu. Buat amal tak ada siapa pun tahu. Tak ada siapa pun nampak buat amal masa ni. Bagus kamu. Ikhlas betul kamu beramal pada malam ini. Dia pun mari perasaan. Mari rasa hebat tu. Ikhlas aku malam ni. Cukup ikhlas aku buat amal pada malam ni.
Dia mari perasaan tu iaitu perasaan ujub, rasa hebat kepada diri sendiri, menyebabkan amalan dia hak tadinya ikhlas, tadinya nak dapat keredaan daripada Allah Ta'ala, jadi sia-sia. Jadi sia-sia pula amalan tersebut. Sebab apa? Sebab tadi. Tu mari ujub. Tu syaitan mari bisikkan sesuatu supaya berlaku ujub kepada dia. Jadi maknanya kita di dalam beribadat ni kena jaga betul daripada gangguan syaitan di dalam beribadat. Syaitan datang kiri, kanan, depan, belakang untuk mengganggu ibadat kita. Jadi bila mana mari perasaan-perasaan sebegini, terlintas perasaan-perasaan sedemikian, cepat-cepat tolak perasaan tersebut. Cepat-cepat hindarkan, singkirkan perasaan tersebut dan fokus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus kembali, ikhlaskan niat itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk kepada bab yang seterusnya. Ini di antara perkara yang dibincangkan oleh ulama berkaitan dengan persoalan akidah. Antara perkara yang mesti diimani, dipercayai oleh kita. Iaitu persoalan berkaitan dengan mukjizat dan karamah. Wal ayatu thabitatun lil anbiya wal karamatu lil awliya'i haqqun. Mukjizat itu terbukti berlaku kepada para nabi dan karamah itu benar berlaku kepada para wali. Huraian. Allah menjadikan alam ini dan mengaturkannya mengikut peraturan yang tetap dan konsisten yang disebutkan sebagai sunnah kauniyah atau sunnatullah pada alam. Ia sentiasa tetap dan tidak bercanggah. Setiap sebab diikat dengan musabbab dan natijah diikat dengan muqaddimah. Setiap benda tersimpan di dalamnya ciri dan sifat khusus. Api sifatnya membakar, air sifatnya menghilangkan dahaga, dan makanan menghilangkan lapar. Setiap kejadian tersebut termasuk matahari, bulan, langit dan bumi tunduk di bawah sunnah kauniyah. Jika terdapat kelainan dalam sistem ini, maka itu berlaku dengan izin Allah untuk kemaslahatan agama atau doa mana-mana hamba yang soleh. Sekiranya ia berlaku pada seorang nabi, maka ia dikira sebagai mukjizat. Jika berlaku kepada orang soleh, maka ia adalah karamah. Pada hakikatnya, karamah yang terhasil daripadanya, yang terhasil kepadanya, itu adalah keberkatan daripada dia keberkatan daripada dia benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada para nabi sebagai dalil kebenaran mereka dan cabaran kepada orang yang mengingkari kenabian. Ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awhallahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yawmal qiyamah. Tidak ada seorang pun nabi yang diutuskan di kalangan para nabi kecuali Allah memberikan kepada mereka tanda-tanda mukjizat yang akan menjadikan manusia mempercayainya. Sesungguhnya yang diberikan kepadaku ialah wahyu yang Allah telah sampaikan kepadaku dan aku berharap akan mendapat pengikut yang paling ramai pada hari akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Jadi seterusnya kita bincang topik seterusnya berkaitan dengan mukjizat dan karamah.
Dan ia adalah merupakan suatu yang wajib diimani. Suatu yang wajib diterima oleh kita. Sebagai suatu yang boleh berlaku. Boleh berlaku kepada Nabi-Nabi dan juga kepada awliya Allah. Tidak percaya dia berlaku kepada seorang individu yang mendakwa dan sebagainya, itu tak apa. Tak apa. Kalau tidak dipastikan dia wali dan sebagainya. Tapi kalau Nabi berlaku kepada Nabi sabit dengan riwayat yang sahih, maka mesti kita kena terima. Baik. Jadi dalam huraian kepada kitab ini, mana mula-mula sekali dalam teks yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah kata tanda-tanda, bukti-bukti, iaitu mukjizat itu sabit, iaitu berlaku kepada Nabi-Nabi. Mana mukjizat berlaku kepada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Karamah pula berlaku kepada awliya Allah, kepada wali-wali Allah, orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti berlaku kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum di dalam riwayat-riwayat yang sahih yang insya-Allah saya akan kongsikan selepas ini tentang mukjizat, tentang karamah yang berlaku kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Jadi alam ni, dunia ni dia ada sunnatullah. Dia ada sunnah kauniyah, ketetapan dari segi kejadian. Ketetapan dari segi kejadian. Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari segi kejadiannya segala perkara yang berlaku ni tak boleh lari daripada asbab. Itu sunnatullah. Itu sunnah kauniyah. Tu maknanya sunnah ketetapan dari segi kejadian. Mesti berlaku, ada asbab dia. Ada asbab dia. Buah durian. Mana tumbuh buah durian, berbuah, jatuh, boleh makan. Sebab apa? Sebab musim dia. Sebab musim dia. Kalau di luar daripada musim dia, tapi sekarang ni, dengan wallahu alam, dengan teknologi macam sekarang ni, dengan campur ni, jadi selalu ada lah. Selalu ada. Macam tak putus-putus pula dah. Tak apalah. Jadi mana dia berlaku dengan asbab. Tak lari daripada asbab. Tak lari daripada sunnah kauniyah. Yang tu tetap tidak bercanggah. Tidak bercanggah. Kalau dari segi sunnah kauniyah. Kalau orang tu kena tembak. Mati. Kena pancung. Mati. Pisau boleh memutuskan. Api membakar, itu sunnah kauniyah. Mana dia ada muqaddimah, permulaan, lepas tu dia ada natijah dia, apa kesudahan dia. Dia ada musabbab. Tu maknanya kesudahan lah, musabbab, natijah. Dia ada sebab dia, apakah sebab yang menyebabkan musabbab tu berlaku lagu tu, natijah tu berlaku lagu tu. Tu dia ada sebab-sebab dia. Mana dia tak lari daripada yang itu. Kalau ada kelainan daripada sistem ni, kalau berlaku kelainan daripada sunnah kauniyah, sunnah alam, sunnah kejadian yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, kalau berlaku kelainan, maka itu berlaku dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang jenis bukan usrah. Ada juga perkara yang ini berlaku dengan izin Allah, lepas pada ini saya sebut. Sebab apa? Mungkin ada kemaslahatan agama. Ada kerana doa mana-mana hamba yang soleh yang berkehendak berlaku begitu. Seperti berlaku kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, kepada Sayyidina Umar, kerana kemaslahatan agama. Begitu juga kepada Abu Muslim Al-Khawlani, contoh kita kata. Dibakar, dicampakkan ke dalam api, tidak terbakar kerana kemaslahatan agama. Begitu juga sebelum tu kepada Nabi Ibrahim AS, kerana kemaslahatan agama. Jadi perkara ni kalau berlaku kepada Nabi, orang panggil mukjizat.
Kalau berlaku kepada selain daripada Nabi, orang yang soleh, maka dipanggil karamah. Secara ringkasnya, mukjizat karamah ni ia adalah merupakan suatu perkara yang termasuk dalam kategori khawariqul adah, yang mencari adat, yang berlaku di luar daripada adat. Dipanggil khariqatul adah. Perkara yang mencari adat di luar daripada kebiasaan, Jadi perkara yang merupakan khariqatul adah ataupun khawariqul adah ni, dia ada kategori yang boleh diusahakan dan ada kategori yang tidak boleh diusahakan. Kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa saya sebut? Yang dalam kategori sesuatu yang boleh diusahakan, seperti sihir. Sihir juga menyebabkan berlaku sesuatu yang di luar daripada adat, di luar daripada kebiasaan. Dari segi adatnya begini sepatutnya, tapi nampak tak jadi begitu, jadi lagu lain. Itu sebab apa? Kerana sihir. Jadi itu berlaku di luar daripada kebiasaan, khariqatul adat, mencari adat, tetapi ia dengan usaha manusia. Dan ia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak boleh. Itu perkara yang mencari adat yang diusahakan. Begitu juga dengan ilmu dunia. Ada juga ilmu dunia ni maksudnya seseorang tu beramal dengan amalan-amalan tertentu dengan maksud nak dapat dunia. Ada. Dia buat amal, baca surah ni banyak ni sehari, banyak ni sehari. Sebab apa? Sebab nak suruh berlaku gini kepada dia, Dan ada yang tidak dibenarkan oleh syarak, tidak diharuskan oleh syarak. Ada. Ialah saya cerita apa yang berlaku kepada keluarga saya, isteri saya ketika mana dia mengandung. Ada keluarga dia mengesyorkan kepada dia untuk baca surah Al-Waqi'ah dengan bacaan, dengan bilangan-bilangan tertentu selama 40 hari jangan berhenti. 40 hari jangan berhenti. Bilangan-bilangan tertentu. Selepas 40 hari itu, barulah bolehlah selang sehari, 2 hari ke apa ke. Jadi bila mengandung tu, maknanya tidak mari period, bolehlah baca. Sebab apa dia kata? Sebab bila mana kita buat lagu ni, niat apa? Niat supaya orang rasa kesihan kepada kita. Orang tengok kita rasa nak bagi ni, rasa nak bagi ni. Mungkin berlaku, mungkin boleh berlaku orang nak bagi makanan dan sebagainya. Jadi itu juga di luar daripada kebiasaan. Kalau asalnya orang nak tengok kita sebelah mata pun tak nak. Tak lalu nak tengok pun. Tak suka pun. Tapi kerana perbuatan kita, amalan kita yang tu, orang jadi lain macam bila tengok kita. Jadi itu bercanggah dengan ajaran agama. Melakukan, maknanya buat bacaan Quran itu dengan niat semata-mata kerana dunia. Dan dalam masa yang sama niat untuk mempengaruhi, memperdaya orang lain. Itu bahaya. Walaupun baca Quran sekalipun. Jadi itu boleh berlaku di luar daripada kebiasaan. Dari segi adatnya orang tak suka ke dia. Sebab apa? Begini. Tapi kerana dia tu baca tu, orang jadi terpedaya dengan dia. Jadi mana ada banyak perkara-perkara yang mencari adat ni, ada yang dengan usaha boleh diusahakan, tetapi boleh diusahakan seperti sihir dan ilmu-ilmu dunia tadi, yang mana mungkin ada yang harus di sisi agama. Ialah seperti orang duk kata baca ayat ni dengan niat supaya perempuan ni suka kepada dia jadi sungguh. Dari segi adatnya tak mungkin akan berlaku begitu. Tiba-tiba betul-betul nak. Jadi itu pun termasuk dalam berlawanan dengan adat. Tetapi dia bersifat sesuatu yang diusahakan. Kemudian yang kita bincangkan berkenaan dengan mukjizat dan karamah ini, perkara yang mencari adat di luar daripada kebiasaan, di luar daripada sunnah kauniyah, tetapi ia bukan bersifat usaha. Dia bukan bersifat kasbi, dia panggil. Bukan kasbi. Kasbi ni usaha. Daripada usaha tidak.
tetapi sebaliknya dia bersifat laduni, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bagi. Allah Taala bagi. Jadi ini kalau untuk nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, ia dipanggil mukjizat. Kalau untuk selain daripada nabi, dia dipanggil karamah. Jadi apakah yang dikatakan sebagai mukjizat? Mukjizat ni iaitu suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, laksanakan kepada nabi-nabi, beri kepada nabi-nabi, dan dia menyalahi kebiasaan manusia. Dia menyalahi kebiasaan manusia dari segi mana? Dari segi sunnah kauniyah. Itu sunnah kejadian, sunnah alam, sunnatullah, menyalahi. Tak sama. Jadi untuk Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam ni mukjizat ni tujuan Allah Subhanahu wa taala berikan sedemikian seperti yang disebutkan di sini, tujuan dianya adalah itsbatu sidqi nubuwwatihim, untuk menyabitkan kebenaran kenabian mereka. Tujuannya adalah untuk menyabitkan kebenaran Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, dan antara tujuan dianya adalah untuk menyabitkan bahawasanya mereka adalah rasul daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebut di dalam hadis sebagaimana yang terdapat di dalam buku ni. Di mana Nabi kata, tidak ada seorang Nabi pun yang diutuskan kecuali Allah Ta'ala beri kepada mereka mukjizat yang menjadikan manusia mempercayainya. Jadi sebab itu yang diberikan kepada aku ialah wahyu yang Allah telah sampaikan kepadaku, dan aku berharap akan mendapat pengikut yang paling ramai pada hari kiamat kelak. Jadi di antara mukjizat yang diberikan kepada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam sebagai bukti bahawasanya mereka adalah rasul daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Api tidak membakar Nabi Ibrahim. Sebaliknya menjadi tempat yang aman, tenang bagi Nabi Ibrahim. Kerana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah sejuk dan kesejahteraan kepada Ibrahim. Dan juga seperti berubah tongkat Nabi Musa kepada ular, bertukar. Tongkat Nabi Musa itu menjadi ular, lalu memakan semua ular-ular yang lain. Tangan putih yang keluar daripada tangan Nabi Isa bila mana dia meletakkan di bawah ketiak dia. Kemudian banyak lagi lah kalau daripada Nabi SAW, banyak bentuk mukjizat yang telah diberikan kepada Nabi SAW di dalam berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Mana terbelah bulan, dan dibelah dada tidak mati, keluar air daripada jari-jari Nabi, minum secawan susu, semangkuk susu lebih daripada 70 orang, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang itu insyaAllah saya kongsikan untuk pertemuan kita akan datang. Sebahagian daripada kisah-kisah tersebut, hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin ada yang nak bertanya soalan kot, Ustaz. Tak apa. Yang nak bertanya. Okey, dipersilakan. Mungkin ada yang sebarang kemusykilan, bolehlah dikemukakan kepada Ustaz. Dipersilakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, niat solat subuh, niat solat wudu dengan solat sebelum subuh tu boleh tak digandingkan? Isu ganding ini Pak lain dia sebenarnya, tapi tak apa, tak ada masalah, boleh.
isu gabung niat. Sebelum ada viral satu video baru-baru ni, yang seseorang tu sebut mana boleh ganding gabungkan niat macam-macam sembahyang, macam-macam niat sembahyang dalam satu sembahyang. Yang tu persoalan berkaitan dengan perkara tu saya pernah dibahaskan dalam kuliah saya, kuliah Al-Qawaidul Fiqhiyah, kuliah kaedah fiqh. 2 tahun yang lepas rasanya, berkenaan dengan masalah nak gabung niat ibadat. Jadi secara ringkas, mungkin saya boleh kongsikan link dia tu. Saya pun lupa dah, nanti saya tengok. Sebab ada saya berikan link tu kepada seseorang. Kuliah dalam lebih kurang sejam tu. Secara ringkas saya sebut. Boleh diganting manakala ibadat tu, sembahyang tu, sembahyang yang mempunyai maksud yang khusus untuk dia. Bukan kerana sebab-sebab yang mendatang. Seperti kita kata sembahyang sunat, apa dipanggil, sembahyang witir, sembahyang qabliyah, sembahyang duha. Yang tu sembahyang dengan niat yang khusus untuk dia. Yang tu tidak boleh digabungkan sesama dia, tak boleh. Maksud tak boleh digabungkan sesama dia tu, sama-sama dia tak boleh. Seperti kita kata contoh, nak sembahyang ba'diyah isyak dengan witir. Itu tak boleh. Nak suruh modoh, payah witir lagi, ba'diyah isyak lagi. Kira sekali jalan lah. Mudah. Akad takbir sembahyang 2 rakaat, sunat ba'diyah isyak selepas isyak dan juga sunat witir. Yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Okey. Okey. Rasanya Tapi dah jelas. kalau sembahyang tu yang bersifat bukan kerana sebab yang khusus untuk dia, tetapi kerana sesuatu sebab yang mendatang, seperti tahiyatul masjid, seperti sunat wudu, yang tu boleh digabungkan dengan sembahyang yang lain. Mana nak gabungkan sunat wudu dengan seperti tadi qabliyah subuh, tak apa. Sunat wudu gabungkan dengan tahiyatul masjid, bahkan gabungkan dengan qabliyah, itu tak apa. Tapi kalau sama-sama yang ada tujuan khusus untuk dia, yang itu tidak boleh digabungkan antara mereka. Tak apa, saya kongsikan ini link dia. Tak tahulah dapat macam mana boleh pedak ni. Ini antara yang saya pernah bincangkan dalam lebih kurang setahun 2 tahun yang lepas berkenaan dengan isu ni dalam pengajian Qawaid Fiqh. Jadi tak apa, boleh tengok video tu yang agak panjang lah, tak apa, boleh tengok di situ. Kemudian berkenaan dengan mukjizat dan karamah ni tak sempat untuk kita nak panjangkan. Ada sambungan lah. InsyaAllah kita akan sambung topik ini di dalam kuliah yang kita kata, insyaAllah. Wallahu a'lam. Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, yang link yang Ustaz bagi tu mungkin saya boleh share copy paste lah dekat grup kita nanti, insyaAllah. Dan kita ada lagi sambungan seterusnya Ustaz kan, yang mengenai mukjizat dan karamah ni. Dan ada lagi ke soalan yang nak dikemukakan daripada jemaah? Puan Rasidah nak tanya, silakan. Mungkin ada sikit lagi soalan Ustaz kan? Ada masa sikit. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya, macam apa hukumnya seorang ni kononnya dia ada ilmu, tapi tak tahulah wali Allah ke apa ke, tapi dia boleh mengatakan pula kepada pasangan ni, kamu tak boleh teruskan hubungan ni, tak boleh menikah sebab tak sesuai. Nanti bila dah hidup segumbung ni tak bahagia. Apa hukumnya tu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Dia menentukan bahawasanya orang ni, pasangan ni, dia kalau ada sebab yang nyata, contohlah kita kata walaupun agak aib, apalah yang saya sebut, sebab yang nyata yang pasti dengan pengakuan daripada doktor ke apa, kalau kita kata memang doktor akui lelaki ni dia ini mati pucuk. Mati pucuk memang sah.
Doktor pun kata, test dah apa tak, memang tak boleh. Tiba-tiba nak kahwin juga. Lalu seseorang kata kepada dia, kamu ni kalau kahwin ni tak lama ni, tak jadi ni, tak sampai sebulan ni dah pisah. Sebab apa? Faktor tadi. Ataupun seorang perempuan, ini yang disebutkan di dalam kitab-kitab fiqh. Seorang perempuan itu, ialah aib sikit apa, kita cerita. Dia punya, maknanya kemaluan dia tu tertutup. Lubang dia tu tertutup. Memang disahkan oleh doktor. Doktor kata memang awak ni tak boleh nak kahwin macam mana ni. Nak buat hubungan macam mana. Memang sudah disahkan, maka boleh. Seseorang kata kepada dia, kamu ni kalau berkahwin tak sempat lama ni, seminggu pun tak sampai kalau macam ni. Itu tak apa. Itu kerana sebab yang nyata. Tapi kalau kerana sebab yang tak jelas, kita tak tahu berkenaan dengan perkara akan datang. Perkara ghaib itu tak boleh. Itu tak boleh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma ta'la innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunzilul ghaith wa ma ta'la nafsun madza taksibu ghada. Sesuatu jiwa itu tidak tahu apa yang dia nak buat besok. Besok pun kita tak tahu. Jadi ke tidak perancangan kita dan sebagainya. Apatah lagi yang akan datang. Jadi bagi saya, kalau tidak ada sebab-sebab yang jelas seperti tadi, hanya atas dasar ramalan-ramalan dan sebagainya, itu tak boleh. Itu kita bimbang takut jadi termasuk dalam kategori tenunan pula, tenun nasib pula dan seumpamanya. Itu tak boleh. Itu boleh membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isu seseorang tu wali ke apa ke, itu kita tak tahu sebenarnya. Nak tetapkan seseorang itu sebagai awliya Allah dan sebagainya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menilai dari sudut zahir sahaja. Yang tu banyak bukti-bukti bahawasanya orang ni kita tidak boleh nilai dari sudut zahir sahaja. Sedangkan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dulu pun sangat-sangat bimbangkan terhadap keimanan mereka. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan sikap sahabat-sahabat tu sedemikian. Jadi itulah secara ringkas jawapan saya. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Ahmad Nasim atas kesudian mengupas persoalan berkesan ilmu yang cukup jelas sekali mengenai perkara yang merosakkan amalan dan juga mukjizat karamah dan mukjizat dan karamah ini, yang mana mudah-mudahan Allah menerima segala penat lelah kita, jerih payah kita ini dalam ikhlaskan diri hanya kepada Allah SWT, dan semoga kita semua sentiasa dibimbing ke arah memahami akidah Islam yang sahih. Dan insya-Allah semoga dalam kesempatan kita akan bersama-sama lagi dengan Ustaz dan penjemaah sekalian di topik yang seterusnya, yang itu mukjizat dan karamah ini. Dan Ustaz kita tangguhkan dulu pengajian kitab ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Jadi semoga perkongsian ilmu yang kita kongsikan pada pagi ini mendatangkan manfaat yang besar kepada kita semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sudahi pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Sa'ala fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.